Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Anda bersama saya Wan Khairuddin. Pelaksanaan PKP Perintah Kawalan Pergerakan selama 2 tahun telah menjejaskan ekonomi negara maupun kepada masyarakat setempat di Malaysia. Kerajaan menganggarkan kos kerugian bagi sektor pelancongan dari Februari 2020 sehingga Februari 2021 sebanyak 9.8 juta ringgit Malaysia. Pada tahun 2021 sekali lagi membawa kita cabaran yang sama seperti yang dihadapi dunia. Pada 2020 dengan COVID-19 masih lagi menjadi isu kritikal yang perlu ditangani berterusan mengangkat nyawa serta kehidupan manusia dan merencatkan usaha pemulihan ekonomi. Walaupun Malaysia pada mulanya merasakan negara bakal menyaksikan prospek pemulihan pada akhir 2020, namun harapan itu terbantuk seketika ekoran kemunculan varian baru berbahaya COVID-19 dari semasa ke semasa, daripada varian Delta hinggalah kepada Lambda dan yang terkini Omicron. Okey, kita teruskan dengan rakan setugas saya Ashikin yang telah menemu ramah rakyat setempat. Dipersilakan. Terima kasih kepada rakan setugas saya. Okey, so pada hari ini saya sebagai seorang wartawan ingin membuat seorang warga kampung di Kuala Kangsar. Okay. So, boleh saya ingin menemukan puan. So, saya ada 3 soalan untuk puan. Boleh tak? Boleh saya ajukan soalan tersebut kepada puan? So, soalan yang pertama, saya ingin bolehkah puan menceritakan sedikit sebanyak kehidupan puan sebelum dan selepas COVID-19 merebak dan apakah kesannya ke atas puan kira? Okay. Berdasarkan cerita kehidupan saya sebelum COVID-19, saya sebagai suri rumah dan suami saya sebagai juru terbang di syarikat Air Asia. Dan ketika itu kehidupan kami stabil dan biasa-biasa je, pendapatan pun cukup, kiranya seperti keluarga yang lain, hidup sedikit senang dan stabil. So, apakah kesan ke atas puan sekeluarga? Kesannya bila datangnya wujudnya COVID-19 ni, suami saya terpaksa dibuang kerja dan saya sebagai suri rumah terpaksa mencari alternatif untuk survive keluarga saya sendiri, untuk anak-anak, sebagai ibu kepada anak-anak dan sebagai isteri perlu memikirkan macam mana cara untuk kita teruskan kehidupan. Dan kehidupan saya selepas COVID-19 tu sedikit terjejas. Dan bagi saya sukar untuk saya teruskan kehidupan. So, sepanjang tempoh tidak bekerja tu sepanjang tempoh suami puan tidak bekerja, adakah puan pernah terfikir untuk mencari alternatif untuk membantu masalah kewangan yang dihadapi tersebut? Sebagai seorang isteri, saya seharusnya mencari alternatif. Walaupun ketika itu saya agak sukar bagi saya sebab saya terbiasa dengan, saya sebagai suri rumah terbiasa dengan aktiviti saya di rumah sebagai ibu, anak balik sekolah, masak semua. Dan bila terjadinya COVID-19 ni, bila suami saya dibuang kerja, saya terpaksa mencari jalan dan mencari alternatif ataupun mencari cara macam mana untuk kita teruskan kehidupan. Sekiranya suami saya tak ada pendapatan, macam mana kehidupan saya dan suami untuk teruskan kehidupan. Jadi saya sebagai isteri memikirkan, waktu tu saya memikirkan hanya satu-satunya jalan, iaitu menjalankan perniagaan saya sendiri. Walaupun mula-mula, pada mulanya agak sukar untuk mencari pelanggan waktu COVID, dan pada akhirnya saya menjadi kebiasaan untuk saya dan suami saya. Saya sebagai ketika itu saya sebagai tukang masak di rumah ataupun homemade,
dan suami saya sebagai pengantar makanan, dan dalam masa yang sama suami saya mengambil alternatif untuk menjadi mencari kerja sementara sebagai rider Foodpanda untuk menampung kehidupan kami ketika itu. Kiranya Puan dan suami Puan mencari kerja yang sama lah. Macam Puan bekerja sebagai masak di rumah, dan suami Puan bekerja sebagai food rider. Betul. Pada ketika itu agak sukar sebabnya kami tak pernah berkomunikasi, bekerja dalam satu apa macam mana cakap, satu perhubungan, dan bekerja dalam satu jalan. Kiranya saya siap masak terus bagi suami hantar ke rumah. Memang kami tak pernah buat benda tu, tapi bila terjadinya COVID-19 kami terpaksa menjalankan cara tu, dan itu adalah salah satu pengalaman lah bagi saya. Okay. So, bagaimanakah Puan terfikir untuk buat kerja sedemikian? Pada masa tu pada mulanya saya tengok kawan-kawan saya, diorang macam mana cara diorang survive kehidupan ni kan. Sebabnya ialah ramai yang menjadi penganggur ketika itu, dan saya terpaksa macam mana nak cari pelanggan tu. Saya terpaksa menggunakan media, aplikasi ataupun platform media untuk mencari pelanggan dan memulakan perniagaan tersebut. So far, alhamdulillah dapatlah. So far, pada mulanya kita punya perniagaan ni, ya, semua perniagaan yang bermula daripada bawah dan lama kelamaan menjadi kebiasaan, dan perniagaan tersebut akan makin lama, sikit makin lama makin macam mana cakap, menjadi senanglah kiranya nampak kita punya hasil daripada usaha kita tu. So, apakah perasaan Puan apabila mendengar berita yang suami Puan telah di luar kerja? Ketika itu saya sedikit terbeban sebab ialah kita sebagai seorang isteri dan suri rumah yang tak pernah buat kerja-kerja berat ataupun tak pernah buat kerja, bukan mengatakan saya ni seorang yang manja, tapi bila kita tak biasa dengan suatu benda tu, bila kita terpaksa untuk melakukan satu benda tu, secara tak langsungnya kita akan rasa kita akan menjadi terbeban dan serabut dengan keadaan. Tapi bila lama kelamaan itu menjadi satu pengalaman bagi saya dan kebiasaan bagi saya, dan sehingga kini pada mulanya disebabkan COVID dan terpaksa, dan sehingga kini saya memiliki sebuah kedai yang mana perniagaan tu, kedai dan perniagaan tu adalah merupakan atas nama saya sendiri dan usaha saya sendiri. So, kini Puan meneruskan kerja tersebut pada masa kini lah. Ya, sehingga kini saya meneruskan perniagaan tersebut. Okay, so itu sahaja daripada saya. Seterusnya saya akan menyerahkan kepada rakan setugas saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada rakan setugas. Di sebelah saya merupakan Puan Syah, salah seorang individu yang terkesan dengan COVID-19. Assalamualaikum. Saya Atira, Musada, wartawan dari TV10. Memandangkan negara kita sekarang ni dilanda COVID-19, boleh saya tahu sedikit kehidupan Puan sepanjang berlakunya sebelum dengan selepas keadaan Puan, kehidupan Puan? Saya pun tak tahu macam mana cakap sebab saya nampak banyak perubahan. Kehidupan saya sebelum COVID-19 memang agak normal, macam mana orang lain juga alami. Tapi lepas COVID-19 tu meningkat, kehidupan saya terus macam tak nampak jalan. Maksudnya saya hampir kehilangan separuh daripada segi pendapatan saya dan
cara macam mana saya nak tanggung anak saya dengan saya punya parents. Lepas tu COVID-19 ni macam kita tahu, COVID-19 kan dah berlakunya lockdown, kita tak boleh keluar apa kan. So masa kita amatlah penting sebab kita nak kena bahagikan masa kita dengan elok lah. Lepas tu COVID-19 juga macam bagi saya sangat terkilan sikit sebab masa COVID-19 saya kehilangan pendapatan saya. Lepas tu saya punya parents, kedua ibu bapa saya sudah menjadi warga tua sebab mereka dah tak sihat. Saya mempunyai anak yang ramai. Jadi tanggungan saya untuk menanggung saya punya tanggungjawab tu menjadi macam lebih banyak lah, lebih ramai lah. Macam yang kita tahu COVID-19 ni memang beri kesan buruk lah kepada semua orang. Macam Puan sendiri, apa kesan yang berlaku dekat keluarga Puan dengan Puan semua? Bagi saya kesan buruk, saya tak dinafikan lah kesan buruk tu tak terjadi. Memang benda tu terjadi untuk saya. Tambah-tambah untuk COVID-19 ni yang semakin meningkat ni, saya telah kehilangan kerja saya, iaitu punca utama saya untuk mencari pendapatan untuk menyara saya punya tanggungan. So lepas je COVID-19 ni jadi, pendapatan saya pun merosot, tanggungan saya pun lebih ramai. Maksudnya termasuk saya punya parents, mentua saya dengan anak saya. Lagi satu, saya juga kehilangan seorang suami. Suami saya mati masa PKP lockdown first sebab COVID-19. So saya sedih sebab saya tak dapat nak tengok macam mana mayat jenazah suami saya dikebumikan macam mana. So benda tu macam memberi impak paling besar lah untuk diri saya. Suami Puan memang meninggal akibat COVID-19 tu sendiri lah. Betul. Suami saya meninggal sebab COVID-19 dan time tu saya punya pendapatan dengan dia tu dah macam slow-slow nak berkurang. Macam tanggungan kita orang pun dah guna banyak untuk dia punya kos masa COVID ada kat hospital hari tu. So saya buntu lah macam mana saya nak menanggung saya punya tanggungjawab selepas saya tinggal suami saya. Apa perasaan Puan apabila dengan tanggungan yang ramai, lepas tu kematian suami, Puan sendiri telah dibuang kerja. Apa perasaan Puan? Memang give up ke macam mana? Perasaan saya tipulah kalau saya cakap saya give up. Saya juga rasa sedih dan kecewa sebab dengan pekerjaan tu je salah satu jalan saya macam mana saya nak cari pendapatan saya untuk menanggung saya punya family. So lepas je saya dibuang kerja, saya macam buntu. Macam mana saya nak cari punca pendapatan lagi dengan kos untuk saya gunakan untuk anak, untuk cari pendapatan untuk saya punya rumah, untuk orang rumah apa. So benda tu macam memberi kesan yang buruk lah terhadap diri saya. Lagi satu, saya lagi terkesan sebab selepas suami saya meninggal, so benda tu menjadi tanggungjawab saya sebagai seorang anak dan juga sebagai seorang ibu tunggal. So lagi banyak kos yang digunakan, lagi tinggi lah pendapatan saya kena cari. So untuk COVID-19 ni, macam kita tahu COVID-19 ni dia macam memusnahkan kehidupan untuk individu yang tinggal dekat Malaysia lah. Sebab punca sebab kita nak cari punca pendapatan, kita kena ada pekerjaan. So saya dah dibuang kerja, jadi punca pendapatan saya pun hilang. Jadi saya tak tahu macam mana lagi nak cari pendapatan untuk menyara saya punya family. Adakah Puan pernah terfikir nak cari alternatif lain atau apa-apa benda nak untuk selesaikan masalah kewangan Puan? Tipulah sekarang saya cakap, saya tak cuba cari alternatif untuk saya cari pendapatan saya. Saya ada cari, tapi kadang-kadang saya terfikir juga, kalau saya cari alternatif lain, macam mana saya nak jaga anak saya? Macam mana saya nak jaga family saya? Sebab untuk menjaga diorang atau hantar diorang ke pusat jagaan, itu memerlukan kos yang tinggi. So saya cuba untuk mengurangkan kos saya dengan saya kena jaga sendiri anak saya dengan family saya. So untuk alternatif, saya cuba untuk mencari, tapi saya rasa macam saya mahir dalam bidang kilang sebab sebelum ni saya kerja kilang. So dengan hanya kerja kilang je, saya boleh buat pekerjaan tersebut lah. So maksudnya daripada luar pada bidang kilang tu,
saya bukan kurang pengalaman, tapi saya macam macam mana nak cakap kurang pengalaman tu salah satu. Lagi satu, saya tak berkemahiran sangat untuk menguruskan haluan. Terima kasih atas perkongsian Puan Syafri. Itu saja daripada saya. Kembali kepada siaran utama. Terima kasih rakan tugas yang telah menemu ramah rakyat setempat. Walau bagaimanapun, isu-isu struktur yang telah bertapak berekat lamanya ini akan mengambil masa untuk ditangani, bukan dalam sekelip mata. Kadar perbelanjaan yang tinggi bagi melindungi nyawa dan kesihatan awam serta sokongan perniagaan semasa pandemik juga menuntut kita untuk mengukuhkan kedudukan fizikal negara, juga bagi mengatasi isu-isu struktur ini. Bajet 2023 juga terus mengutamakan agenda pembaharuan struktur bagi mengekalkan momentum pemulihan ekonomi pasca COVID-19, memastikan kesejahteraan rakyat dan memperkukuhkan daya tahan rakyat dan perniagaan terhadap sebarang kejutan pada masa depan, terutamanya cabaran ketidaktentuan geopolitik dan perubahan iklim yang serius dan berterusan. Itu sahaja yang boleh saya laporkan pada hari ini. Sekian, terima kasih.